Selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran Sentuhan Kasih Radio. Dalam video ini, Alia Sofia akan mengajak anda semua untuk berbincang mengenai satu topik yang mungkin paling memberi tekanan dan paling banyak diperdebatkan apabila bercakap mengenai hal diranjang. Iaitu, berapa minitkah masa yang diperlukan oleh seorang wanita untuk mencapai klimaks, puncak kepuasan? Dan benarkah, semakin lama tempoh melakukan hubungan intim, semakin wanita menyukainya dan berasa lebih bahagia? Kadang-kadang, Alia Sofia ada membaca komen-komen di video saluran kita. Dan Alia Sofia perhatikan ramai kaum lelaki berasa sangat bangga serta gemar menunjuk-nunjuk kehebatan, pencapaian mereka sendiri. Ada yang meninggalkan komen berkata, dalam satu malam dia melakukan 2 hingga 3 pusingan, round, dengan setiap pusingan memakan masa selama 30 hingga 45 minit sehinggakan teman wanitanya sudah tidak tahan lagi. Ada juga yang mempamerkan kehebatan dengan berkata, secara purata saya memerlukan 20 minit barulah saya mula klimaks, ada yang 30 minit, malah ada juga yang memberitahu bahawa dirinya boleh bertahan sehingga berjam-jam lamanya. Dan nampaknya, secara umumnya di dalam pemikiran kaum lelaki, mereka sering beranggapan bahawa semakin lama hubungan seksual itu dapat bertahan, semakin ia membuktikan kejantanan mereka dan disebabkan oleh komen-komen yang menunjuk-nunjuk kehebatan inilah yang menyebabkan ramai lelaki lain pula jatuh ke dalam keadaan yang sebaliknya. Mereka mula berasa sangat bimbang atau hingga ke tahap hilang keyakinan pada diri sendiri apabila sesi hubungan intim mereka hanya memakan masa selama 2 minit, 3 minit, 5 minit atau 7 minit sahaja. Mereka tertanya-tanya akan satu perkara. Cik Alia Sofia, dengan masa saya yang sebegini, adakah ia mampu membuatkan pasangan saya mencapai klimaks? Dan dari situlah, ramai kaum lelaki memulakan perjalanan mereka dalam mencari pelbagai cara untuk memanjangkan tempoh sesi ranjang mereka tanpa menyedari bahawa kadang-kadang matlamat yang sedang mereka kejar itu mungkin bukanlah apa yang kaum wanita sebenarnya mahukan. Hari ini, kita akan merungkai kebenaran di sebalik isu ini. Kita akan berkongsi secara paling jujur dan terus terang tentang berapa lama masa yang sepatutnya diambil untuk satu sesi hubungan intim agar ia boleh dipanggil ngam-ngam atau cukup seimbang. Cukup untuk memuaskan hati kedua-dua belah pihak dan cukup untuk membuatkan wanita berasa bahagia serta terpenuhi. Namun yang pertama sekali, mari kita fahami dahulu isu yang Alia Sofia baru perkatakan tadi. Benarkah semakin lama tempohnya, wanita akan berasa semakin puas? Pertama sekali, kita harus sepakat dahulu bahawa tempoh setiap sesi hubungan intim yang sedang kita bincangkan ini dikira bermula dari bila? Iaitu, ia dikira bermula dari saat adik lelaki zakar dimasukkan ke dalam cikfi faraj sehinggalah pihak lelaki klimaks ejakulasi. Kita tidak akan mengira tempoh pemanasan, foreplay dan tempoh selepas selesai sesi, aftercare. Ya? Jadi, sejauh manakah kebenaran komen-komen dan dakwaan kehebatan jenis 45 minit sepusingan atau berjam-jam tersebut pada fikiran anda? Alia Sofia ingin kongsikan secara terus terang begini. Berdasarkan data daripada pakar seksologi dan kesihatan lelaki, malah bagi lelaki yang paling hebat dan kuat tubuh badannya sekalipun, dia hanya boleh bertahan melakukan penetrasi maksimum sekitar 20 hingga 25 minit sahaja. Itu pun sudah dianggap sebagai angka yang sangat mengagumkan. Dan terdapat satu kebenaran di sini iaitu kebanyakan lelaki, apabila ditanya mengenai tempoh mereka melakukan hubungan seksual, semuanya mempunyai kecenderungan untuk membesar-besarkan keupayaan sebenar mereka sebanyak 2 kali ganda atau kadang-kadang sehingga 3 kali ganda berbanding realiti. Ini adalah satu ciri psikologi yang sangat kerap dijumpai. Ia seolah-olah cara kaum lelaki mengesahkan kejantanan dan ego identiti mereka sendiri, tetapi cakap besar yang nampak seperti tidak berbahaya ini secara tidak sengaja telah mencipta tekanan yang tidak kelihatan. Ia membuatkan lelaki-lelaki lain yang mempunyai masa yang lebih singkat berasa gelisah, bimbang dan hilang keyakinan diri. Lalu mereka asyik menonton bermacam-macam video dari satu video ke video yang lain, mencari pelbagai cara hanya semata-mata untuk melambatkan klimaks
pancutan mereka. Seperti yang Alia Sofia pernah kongsikan di dalam beberapa video sebelum ini, tempoh hubungan seksual sangat bergantung kepada banyak faktor, terutamanya kesihatan fizikal dan emosi kedua-dua pasangan. Dan tahukah anda, pada hakikatnya, hubungan seksual yang terlalu lama bukan sahaja tidak bagus, malah ia juga akan menyebabkan kemudaratan terhadap kesihatan anda berdua. Mengapa Alia Sofia mengatakan bahawa hubungan intim yang terlalu lama akan membawa kerosakan? Cuba bayangkan begini. Apabila melakukan seks dalam tempoh yang lama, ia bermakna jumlah geseran dan sentuhan juga akan menjadi sangat banyak. Geseran yang berterusan untuk masa yang lama akan menyebabkan risiko kecederaan melecet pada kedua-dua Cik Fee dan adik lelaki. Dan ini adalah perkara yang sangat penting buat kaum wanita ya. Jika anda kerap mengikuti saluran Alia Sofia, anda pasti tahu bahawa wanita sangat memerlukan dan menyukai pemanasan, foreplay. Di dalam fasa pemanasan inilah, badan wanita akan dirangsang dan Cik Fee akan merembeskan sejumlah besar pelincir. Cecair pelincir semula, jadi inilah yang merupakan gel pelincir terbaik yang akan membantu kelancaran sesi anda supaya lebih mudah dijalankan. Lalu, apa yang akan terjadi sekiranya tempoh hubungan intim anda atau tempoh penetrasi kemasukan anda itu menjadi terlalu lama? Apabila seorang wanita sudah melepasi saat kemuncak kenikmatannya atau dia sudah pun mencapai klimaks sebanyak 1 atau 2 kali, tubuhnya akan mula memasuki fase rileks. Waktu ini, Cik Fee akan menghasilkan pelincir yang sedikit atau bagi setengah wanita, mereka mungkin akan terus mengalami masalah kekeringan faraj. Dan, cuba bayangkan, di saat Cik Fee sudah mula kering dan pedih, tetapi adik lelaki masih keluar masuk secara berterusan dan agresif kasar, hanya kerana si lelaki masih belum klimaks, apa agaknya yang akan Cik Fee rasakan? Itulah rasa pedih dan ia mengakibatkan lecet. Dan apabila Cik Fee mengalami melecet, walaupun ia hanyalah kesan melecet yang kecil, ia adalah persekitaran yang sangat sesuai untuk bakteria berbahaya membiak dan berkembang, sehingga boleh menyebabkan penyakit jangkitan kuman pada organ dalaman wanita. Seperti yang anda tahu, untuk kaum wanita, perasaan sakit pada setiap kali melakukan hubungan intim adalah perasaan yang sangat menakutkan. Hanya dengan rasa sakit atau pedih sekali sahaja, wanita akan mula berasa takut. Mereka akan trauma untuk menghadapi sesi berjimak pada masa-masa akan datang. Malah terdapat ramai kawan-kawan wanita yang pernah menghantar mesej memberitahu Alia Sofia, "Kak Alia, adik lelaki suami saya terlalu besar dan tempoh bersama juga sangat panjang. Setiap kali selesai berjimak, bahagian bawah saya akan bengkak, pedih dan luka. Saya berasa sangat trauma, Kak. Dan apabila mereka mula berasa trauma, dia akan mula mengelakkan diri daripada suaminya untuk sesi pada masa akan datang. Nampak tak kaum lelaki sekalian? Anda mencuba sedaya upaya untuk memanjangkan waktu seks demi membuktikan kejantanan anda, tetapi sebaliknya wanita anda terpaksa menanggung sengsara akibat kejantanan itu dengan kesakitan dan ketakutan. Oleh itu, Alia Sofia ingin menegaskan sekali lagi bahawa masa yang terlalu lama tidak semestinya akan sentiasa disukai oleh wanita. Soalan yang menyusul adalah, jadi berapa minit barulah dianggap mencukupi? Apakah angka yang ideal? Mengikut pendapat pakar, kita sepatutnya mengekalkan purata tempoh penetrasi sekitar 5 hingga 7 minit sahaja. Ia sudah memadai. Anda tidak salah dengar, 5 hingga 7 minit. Tempoh tersebut sudah dianggap sangat bagus. Dan ini juga merupakan purata yang mampu dilakukan oleh majoriti lelaki di dunia ini. Anda mesti sentiasa beringat bahawa kesihatan manusia sentiasa mempunyai hadnya. Jadi, apabila anda mendengar sesiapa yang menunjuk kehebatannya bahawa dia mampu bertahan 30 minit, 35 minit atau bahkan berjam-jam, tolonglah, jangan terburu-buru gelisah, jangan lekas bimbang. Sebab apabila anda sudah mendengar kata-kata mereka, lalu anda taksub dengannya. Setelah pulang ke rumah anda, cuba sedaya upaya memanjangkan tempoh sesi asmara anda selama yang mungkin. Orang pertama yang akan rugi ialah diri anda sendiri.
Anda akan menyebabkan tubuh anda sendiri lebih mudah keletihan dan ia akan memberi impak langsung kepada tahap kesihatan anda. Ingatlah bahawa setiap pasangan suami isteri lazimnya mempunyai kemampuan serta tabiat hubungan seksual yang berbeza-beza. Kita tidak patut dan tidak boleh mengikat sesi hubungan intim kita dengan mana-mana piawaian, standard, tidak kira sama ada soal masa ataupun soal saiz. Tiada sebarang undang-undang yang menetapkan berapa minit yang wajib anda capai atau anda mesti mempunyai kemampuan tahap itu dan ini. Perkara yang paling utama ialah keserasian perasaan kedua-dua belah pihak. Untuk membuatkan anda lebih jelas, Alia Sofia akan membawakan 3 contoh kes yang paling kerap berlaku untuk kita teliti bersama. Kes pertama, pihak lelaki mempunyai tempoh penetrasi di bawah 1 minit atau hanya mampu bertahan selama 2 hingga 3 minit sahaja. Dalam hal ini, pastinya pihak wanita belum lagi mencapai klimaks kerana dia baru sahaja hendak membangkitkan mood, tetapi anda sudah pun tiba di garisan penamat. Situasi ini dipanggil sebagai keadaan ejakulasi pramatang, pancutan awal. Kes kedua, tempoh penetrasi lelaki hanya bertahan selama 5 minit. Tetapi dalam 5 minit itu, wanita telah pun mencapai klimaks. Dia sudah pun sampai ke kemuncak kepuasan. Situasi ini Alia Sofia anggap sebagai satu sesi hubungan intim yang sangat sempurna. Hal ini kerana kedua-dua pihak dapat mengecapi emosi kemuncak nikmat secara bersama. Dan kes ketiga, apabila wanita sudah pun mencapai klimaks 2 hingga 3 kali, tetapi pihak lelaki masih belum klimaks. Tempoh sesi ini berlanjutan antara 30 hingga 45 minit dan si lelaki tetap tidak mampu untuk pancut. Keadaan seperti ini juga dianggap sebagai sesi hubungan intim yang tidak sempurna. Mengapa? Seperti yang Alia Sofia sudah jelaskan di atas, apabila wanita sudah mencapai klimaks, dia sudah berasa puas, tetapi anda terus berusaha keras, masih memaksa meneruskan aksi hanya untuk pastikan diri anda keluar. Pada waktu ini, Cik V sedang berada dalam keadaan yang menyakitkan, pedih dan amat tidak selesa. Dan sesi asmara pada saat itu bukanlah satu kebahagiaan nikmat lagi. Sebaliknya, ia bertukar menjadi penyeksaan yang harus ditanggung. Dari segi perasaannya, ia tidak lagi sesempurna seperti pada awal permulaan tadi. Jika perkara ini berulang pada setiap kali, lama-kelamaan anda akan mula berasa rimas dan ia langsung tidak menyeronokkan bagi anda berdua. Oleh yang demikian, anda boleh menerapkan purata masa yang kerap dipraktikkan untuk sebuah sesi hubungan intim yang lengkap, merangkumi foreplay, penetrasi dan fasa penutup seperti berikut. Pertama, fasa 1. Pemanasan, foreplay. Anda boleh berbual santai, berpelukan, bercium, belayan dan mengurut dalam durasi sekitar 5 hingga 25 minit. Anda tidak patut melakukannya kurang daripada 5 minit kerana ia masih belum cukup untuk merangsang emosi si dia, malah menyebabkan Cik V gagal merembeskan pelincir yang mencukupi. Jika anda terus masuk pada waktu itu, proses itu akan menjadi sukar dan menyakitkan. Namun, pemanasan juga tidak patut terlalu lama sehingga lebih daripada 25 minit kerana apabila foreplay dilirik-lirik, ia boleh mengakibatkan anda berdua kehilangan mood secara tiba-tiba. Segalanya ada waktu, timing yang tersendiri bukan? Seterusnya fasa 2, penetrasi, kemasukan. Ini ialah fasa yang kita sedang bincangkan sejak mula tadi, iaitu masa yang dikira bermula saat adik lelaki masuk ke dalam Cik V. Durasi yang paling ideal ialah antara 7 hingga 15 minit. Alia Sofia ingin menegaskan sekali lagi, 7 hingga 15 minit merupakan satu durasi di mana rata-rata wanita sudah berasa puas dan sekurang-kurangnya sudah mencapai klimaks sebanyak 1 kali. Dan seandainya isteri atau wanita anda memiliki nafsu yang lebih besar, anda mungkin boleh melanjutkan masa ke 20 hingga 25 minit. Seperti mana Alia Sofia sebutkan di permulaan video tadi, biarpun dia mungkin boleh klimaks 1 ke 2 kali lagi, namun anda masih perlu sentiasa memerhatikan pergerakan tubuhnya bagi memastikan sama ada dia mula menunjukkan reaksi kesakitan atau pedih kerana kekeringan. Ya, tetapi sekiranya di dalam lingkungan 7 hingga 15 minit itu anda sudah menamatkan pusingan pertama,
dan kedua-duanya telah berasa puas, namun dia masih menginginkannya lagi. Apa yang patut Anda buat? Anda sudah tentu boleh beralih untuk melakukan hubungan seks buat kali kedua atau kali ketiga. Itu merupakan satu perkara yang sangat biasa. Dan yang terakhir ialah fase 3, pemulihan, aftercare. Sudah pastinya, setiap kali selesai sesi ranjang dan Anda berdua sudah mencapai klimaks, jangan abaikan fasa pemulihan atau lebih dikenali sebagai tempo aftercare. Alia Sofia pernah menghasilkan sebuah video yang memberikan panduan terperinci tentang fase ini. Secara hakikatnya, setelah mencapai kenikmatan demi setiap kali, kami kaum wanita ingin terus menikmati sisa-sisa suasana manis yang masih tertinggal untuk seketika waktu. Oleh itu, Anda sepatutnya menonton semula video tersebut untuk menyedari apa yang wanita benar-benar harapkan sebaik sahaja selesai berjima. Dan bahagian akhir yang Alia Sofia mahu kongsikan bersama Anda semua dalam video ini ialah panduan tempoh masa yang perlu Anda ambil berat supaya Anda dapat mengetahui sama ada diri Anda sedang berdepan dengan sebarang masalah atau tidak. Khususnya, berapakah masa yang boleh diklasifikasikan sebagai ejakulasi pramatang? Sila dengarkan dengan teliti agar Anda tahu Anda berada dalam situasi yang mana. Tahap 1. Di bawah 2 minit. Jika durasi penetrasi Anda adalah kurang daripada 2 minit, boleh diyakinkan sepenuhnya bahawa Anda tergolong di dalam kategori ejakulasi pramatang, pancutan awal. Tahap 2. Dari 3 hingga 4 minit. Berada di tahap masa ini, Alia Sofia mengesahkan bahawa Anda berdua belum menemui kepuasan sebenar, malah bagi pihak lelaki itu sendiri. Perkara ini berlaku kerana Anda tidak mampu mengawal refleks ejakulasi, pancutan, dan sudah pastinya pihak wanita juga belum memiliki masa yang cukup untuk tiba di puncak klimaks. Tahap 3. Dari 4 hingga 7 minit. Jangka masa ini masih dapat membantu agar wanita mencapai sekurang-kurangnya sekali klimaks, seperti mana kes kedua yang telah Alia Sofia huraikan di atas. Tahap 4. Tahap ideal. Dari 1 hingga 1 minit. Ini adalah waktu yang paling ideal yang bakal menyempurnakan rasa nikmat Anda berdua ke tahap yang paling sempurna. Tahap 5. Tahap amaran. Melebihi 15 minit. Sekiranya tempoh sudah melebihi paras 15 minit ke atas, namun pihak lelaki masih lagi belum klimaks, Anda harus memberikan pemerhatian yang khusus. Hal ini mungkin merupakan petanda atau gejala suatu keadaan kesihatan yang dipanggil ejakulasi tertunda, delayed ejaculation atau anorgasmia. Terdapat segelintir lelaki memakan masa dari 15 hingga ke 20 minit, tetapi tetap gagal untuk keluar. Mereka mengalami keadaan kesukaran pancutan, di mana tidak kira dirangsang seperti apa, sekalipun ia tetap tidak mahu keluar. Sekiranya Anda berada pada posisi kes pancutan terlalu cepat kurang 7 minit, mahupun terlalu lambat melebihi 15 ke 20 minit, Anda perlulah mempertimbangkan kaedah pemeriksaan dan rawatan bagi memulihkan masalah itu. Jadi, jangka masa sesi ranjang seseorang itu bergantung pada faktor apa sahaja? Faktor pertama, genetik dan geografi. Faktor ini sangat bergantung pada struktur fizikal setiap individu serta berlainan setiap bangsa. Pihak pakar pernah melakukan suatu tinjauan meluas merangkumi 5,000 lelaki dari pelbagai negara di seluruh dunia, lalu mendapati bahawa lelaki dari negara Britain mempunyai purata tempoh paling panjang yang kemudian disusuli oleh Belanda, Sepanyol dan Vietnam. Sudah semestinya di dalam senarai negara tersebut, negara Malaysia kita tidak mampu menduduki kedudukan kelompok teratas ranking. Lantaran itu, Alia Sofia mempunyai satu pesanan ramai dalam kalangan penonton filem dewasa yang mana ia dihasilkan di luar negara seperti Eropah, Amerika mahupun Jepun, selalu membangkitkan persoalan perbandingan. Kenapakah pelakon lelaki mereka boleh bertahan selama itu? Adakah mereka mempunyai sebarang rahsia atau tips? Hakikatnya, Anda tidak boleh membuat perbandingan sebegitu memandangkan kondisi anatomi fizikal. Kaum lelaki dari lain-lain negara itu saling berbeza. Itu belum dikira betapa majoriti babak lakonan filem itu lazimnya sudah melalui peringkat suntingan mahupun pengarahan starget. Faktor kedua, kesihatan fizikal dan nutrisi makanan. Bagi lelaki yang mempunyai badan yang sehat, pemakanan yang cukup zat nutrisi bersama jadual senaman yang teratur
Semestinya dalam 60,70% daripada prestasinya dirancang akan dipamerkan dengan amat hebat. Kapasiti stamina ketahanan mereka pasti lebih cemerlang. Faktor ketiga, psikologi, pemikiran. Ini sangatlah penting. Alia Sofia sudah menceritakannya berulang kali di dalam pelbagai video sebelum ini bahawa salah satu punca utama mengapa seorang lelaki terjerumus ke dalam dilema ejakulasi pramatang, gagal menahan atau mengawal rentak permainannya adalah faktor psikologi ini. Anda terlalu berasa risau, terlampau menekan diri, ketakutan jikalau terpancut pantas, terlalu bimbang akan mengecewakan isteri. Di saat Anda dirundung kerisauan yang mendalam itulah, ia pantas mengundang kesudahan yang serba mengecewakan. Faktor keempat, pengalaman diranjang. Ini adalah merupakan punca yang wajib dibangkitkan. Tidak boleh dinafikan bahawa kaum lelaki yang telah mengumpul segudang kepakaran di atas katil, urusan berkenaan tindakan melengahkan masa ataupun menyingkatkan tempoh asmara adalah suatu perkara yang mampu dikendalikan oleh dirinya sepenuhnya. Apabila anda telah menguasai kecekapan skill dan pelbagai teknik, sebagai contoh teknik berhenti mula, stop-start, teknik pernafasan, serta teknik kemutan. Membawa maksud anda memang sudah maklum cara untuk mengawal deria refleks untuk ejakulasi. Anda handal mengekang puncak rangsangan tersebut. Barulah secara amnya, anda mempunyai keupayaan bagi memanjangkan sedikit tempoh permainan anda sendiri. Hal itu sangatlah lumrah. Anda akan berupaya menganggarkan detik bilakah waktunya untuk menghampiri saat ejakulasi. Dan anda perlahan-lahan menyelitkan taktik-taktik yang bersesuaian, contohnya penukaran posisi atau juga anda memperlahankan tempo tujahan di kala waktu itu. Semuanya merangkumi teknik-teknik syarat manfaat yang telah pun Alia Sofia kongsikan buat anda sebelum ini. Faktor terakhir, penyakit semula jadi genetik. Memang ditakdirkan terdapat sesetengah kaum lelaki sedari awal dilahirkan, yakni menghidapi penyakit melibatkan sistem pembiakan mereka, semisal masalah kulit khatan kulub atau pembengkakan kelenjar prostat. Ini merupakan hal luar batasan yang di luar kawalan. Kita hanyalah boleh membaiki durasi tempoh pada tahap tertentu sahaja, tetapi agak mustahil kita boleh menuntut tempoh waktu seperti mana lelaki sihat di luar sana. Secara khususnya, untuk penghidap sakit bawaan ini, masalah tersebut bakal memberikan kerosakan langsung terhadap kemampuan seksual diri, lantas wajib menagih inisiatif bantuan perubatan. Baiklah, sebagai kesimpulan kepada video ini, sebuah jangka masa yang paling ideal bagi satu sesi ranjang sebenarnya tergolong di dalam julat antara 7 sehingga 15 minit. Andai kata di antara kalian masih gagal menyentuh garis head minimum, iaitu 7 minit, silalah merenung dan mengambil pengajaran mendalam daripada 5 faktor pendorong yang menjejaskan durasi tersebut, seperti mana huraian terperinci yang Alia Sofia baru bacakan tadi. Seandainya anda mendapati diri anda disasarkan oleh sesebuah faktor itu, seperti minda psikologi, penyakit kesihatan maupun kemahiran, baharulah anda mengalihkan tumpuan semata-mata ke arah membaik pulih kelompongan aspek tersebut. Terdapat 3 tunggak penting yang wajar disemat di benak fikiran para jejaka sepanjang hayat andai ada tekad untuk membina dan melestarikan fungsi prestasi seksual mereka. Itulah dia. Jagalah ketenangan jiwa sewaktu menyempurnakan hubungan asmara, usahlah menjadikan angka-angka minit suatu elemen menakutkan, tumpukan perhatian terhadap curahan nikmat perasaan buat pasangan, serta pertambahan ilmu skill pengalaman permainan anda, yakni mempelajari metod-metod pengawalan, lantas menyelami teknik mentafsir pergerakan tubuh badan, body language, teman wanita anda, dan semestinya, layanilah kesemua video dari halaman saluran kita demi cedukan himpunan ilmu agar diaplikasi dengan teliti semata-mata memanjangkan babak asmara secara konsisten. Dan yang penghujungnya, perkara ini tidak dapat disangkal kebenarannya. Amalkan corak diet khasiat bernutrisi tinggi, dipadukan jadual susunan kerja bersenam yang tepat, nescaya kelak keafiatan kelakian anda bakal membara hebat,
kerana hal kelajuan serta kemampuan durasi merupakan antara pecahan dari unsur utama kesihatan itu juga. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar. Alia Sofia berharap kandungan video pada hari ini sangat berguna dalam usaha meringankan tekanan, khususnya kaum lelaki untuk meredakan segala beban fikiran kerisauan yang berlebihan. Jangan lupa untuk tekan like terus share dan pastinya subscribe saluran Sentuhan Kasih Radio ya. Selamat sejahtera, kita jumpa lagi.